Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera dan hai. Nama saya Nadir dan selamat datang ke episod ketiga siri satu blok besar, iaitu satu siri rakaman temu bual dalam talian bersama dengan OKU di Malaysia untuk membincangkan tentang OKU dalam proses politik negara atau proses politik tempatan. Hari ini saya bersama-sama dengan kawan saya dari Sabah, Faris Abdul Rani. Faris, apa khabar? Sehat, Alhamdulillah. Terima kasih Bro Nadir sebab jemput saya. Ya, jadi Faris, mungkin bagi para penonton yang kurang mengenali Faris, mungkin boleh perkenalkan diri sedikit tentang diri Faris pada kawan-kawan kita di luar sana. Boleh. Saya memang berasal dari Kota Kinabalu, Sabah. Kemalangan semasa belajar dahulu lah, Kemalangan motosikal. Lebih kurang 22 tahun lalu lah, lama sangat dah. Lepas tu kecederaan saraf tunjang mengakibatkan OKU lumpuh lah. So menggunakan kursi roda sampai hari ini, dan juga merupakan seorang yang saya berniaga lah sekarang, dan ada dua syarikat lah. Satu syarikat membekalkan peralatan perubatan, satu lagi syarikat consultation yang menjalankan advocacy training, menjalankan empowerment training, dalam specialize dalam disability development, dan juga fokus pada inclusion masyarakat inklusif, fokus pada itu sampai hari inilah. In fact, bisnes saya dah jadi berubah ke arah fokus. Core bisnes saya berubah semenjak pandemik ni ke arah yang consultation lah, sebab dia saya banyak lakukan online training untuk especially untuk pembangunan ataupun isu-isu OKU lah, disability. Alright. So itu sedikit tentang Faris. Jadi Faris mungkin boleh kongsikan dengan rakan-rakan penonton kita di luar sana. Sejauh mana penyertaan Faris dalam proses politik tempatan? Adakah you berdaftar sebagai pengundi ataupun mungkin you ada terlibat dengan mana-mana parti politik di negeri sendiri ataupun bagaimana? Sebelum ini saya malu tau bila orang cerita pasal mengundi. Sebab saya tak pernah berpeluang mengundi. Sebab kemalangan sebelum layak mengundi umur tu. Sebab dulu kan dia kena 21 tahun ke atas. Lepas saya kemalangan, saya tak dapat daftar pula. Sebab tu kadang-kadang saya segan memberitahu. Sebab pernah saya beritahu saya tak pernah mengundi. Saya kena tegur tau. Faris, saya cakap, your one vote can tip the boat. Dia cakap. Betul lah, tapi macam mana? Saya mana dapat mengundi? Sebab kenapa? Setiap kali, constantly, saya dapat jawapan yang sama. Bila saya mau mendaftar sebagai pengundi, saya kena ke satu kawasan ni, di kawasan Kota Kinabalu ni. Tempat tu dia kena naik tingkat atas lah bangunan. Kena naik bangunan tinggi, tak ada lift. So bila saya cakap, is there any other ways yang boleh dibuat? Saya harap diorang cakap diorang boleh turun lah, tolong saya. Tidak. Diorang bilang saya kena juga cara cari jalan untuk naik. Saya rasa macam discrimination at a highest state lah, atau situation time tu. Jadi saya rasa macam dulilah one vote tip vote, macam mana kan? Sampailah tahun lalu atau 2 tahun lalu ada satu kumpulan lah yang berjaya convince government untuk turun untuk buat online punya registration, which I did. Cuma saya punya registration yang saya buat tu tak cukup tempoh untuk saya jadi pengundi PRN Sabah baru-baru ni, kalau ingatlah yang kluster Sabah PRN naik tu. Saya tidak sempat sebab tidak cukup lagi lah masa, jadi saya tidak dibenarkan mengundi lagi. So saya akan mengundi kalau ada nanti pertama kali lah saya akan mengundi untuk pilihan raya yang akan datang tahun depan ni lah. Okay. Tapi saya tak berdaftar. Itulah ceritanya.
Okey, kat situ Faris ada sentuh sikit beberapa halangan OKU bila OKU nak terlibat dalam proses politik dalam negara. Cuma mungkin sebelum kita pergi ke bincang tentang halangan-halangan yang sering kali OKU menghadapi dalam konteks Faris sebagai OKU anggota, mungkin bagi Faris, pendapat Faris sendiri apakah maksud penyertaan dalam proses politik? Adakah kita semata-mata bermaksud kita daftar sebagai pengundi? Sebab sebelum kita mulakan rakaman ni pun Faris ada sebut pasal, ada cakap dengan saya pasal you mahu OKU tu sendiri jadi terlibat secara langsung dalam proses, maknanya jadi calon wakil rakyat. Jadi mungkin Faris, bagi pandangan Faris, your view apa itu penyertaan politik sebenarnya? Personally, sebelum ini saya cuma nampak sebagai hak mengundi saja sebelum ini personally. Sehinggalah satu hari kan, saya sedang berkumpul dengan rakan-rakan aktivis di Sabah. Sambil berbual tu saya, dah berapa lama buat benda ni? Fight for rights lah, apa semua ni kan, buat awareness program. So saya tengok dia macam repetition tu. 10 years ago sampai dengan hari ini, it's the same program yang mereka buat. Regardless apalah dia personal buat ke atau dia persatuan buat ke. In fact, ada satu kawan tu sudah 30 tahun she has been doing this to fight for the rights of children with impairment, ataupun ataupun dorang punya accessible, ataupun dorang punya hak untuk bersekolah semua. So for 30 years, tapi kan yes, ada perubahan tapi sangat sedikit. Tidak berbaloi kalau kita letak perubahan tu dengan 30 tahun tu, rasa macam sayang tau. So saya bilang, what went wrong sebenarnya? Kenapa we kept on doing this? Kita buat benda yang sama, although kita tahu kan tidak ada perubahan ataupun perubahan yang sangat kecil, tapi kita konsisten juga buat. So sampailah saya bilang, there must be something yang betul-betul yang kalau kita buat, dia boleh shorten ini effort lah. So personally, saya rasa the policy is the biggest culprit lah dalam yang menghalang apa yang perkembangan ataupun development of kerja-kerja yang dilakukan oleh NGO ataupun aktivis berkenaan dengan disability. So as long as the policy makers kan insist untuk kekalkan apa yang diorang ada sejak dahulu, sebab dia akan jadi macam dia akan jadi sangat susah lah. No matter what you do kan, kita boleh sedarkan masyarakat, okay? Kita boleh buat program masyarakat apa, empowerment semua kan, tapi kan kita akan reach satu point kan yang kita terblok. We cannot go any further than that. So kita akan balik ke belakang and we redoing all apa yang kita buat lah. Terus kita stop lagi satu blok. Lepas itu kita pergi belakang, kita buat lagi balik. Begitu repetition. Jadi apa yang saya rasa, in order to change that kan, someone must change the policy. That someone kan has to be a person kan yang dia betul-betul faham. Dia bukan seorang yang it cannot be someone yang berada di sana dan kita cerita sama dia oh now I know. Dia tidak boleh gitu. It has to be someone yang betul-betul experience discrimination. Lepas tu experience itu kekurang upayaan sendiri, dia experience the discrimination, dia juga OKU sendiri, dan dia rasa dia passionate to change keadaan tersebut. So that person dia kena duduk dalam politik punya kursi lah, and therefore di sanalah then barulah dia boleh change ini dia boleh bersuara lah ataupun at least do something, because kita kena faham
kita ambil konsep sinilah. Sorry, saya kasih bayang sedikit Nadia. Kita ambil konsep konsep kenapa rasuah banyak berlaku sangat berluasa. Dia banyak faktor, tapi kita ambil satu faktor saja, satu faktor. Yang berkuasa adalah kerajaan, okay? Tapi kerajaan tak ada duit. Kita cakap pasal staf kerajaan, staf kerajaan bekerja. Mereka ada kuasa, tapi mereka dorong pay gaji kecil, okay? Walhal orang yang berniaga, diorang banyak duit, tapi diorang tidak kuasa. Faham? Sebab itu bila kuasa ada tapi tidak duit, dan orang yang ada duit itu tidak kuasa. Sebab itu senang, salah satu sebab berlaku rasuah ialah itulah. Bila yang kaya yang tak kuasa dia mau sesuatu, dia akan minta dengan orang yang berkuasa, yang ada authority. Tapi yang authority itu bila dia tiada duit, dia perlu duit. So dia melengkapi each other tau. Kalau tengok keadaan itulah. So apa yang my point is kan bila so at the end of the day kan the power authority yang kita ada kan will make a lot of difference kepada sesuatu yang kita ingin ubah. Yeah. So ini the why kenapa saya sebut ini, sebab setiap orang salah faham yang kita tengok kuasa semata-mata. Okay, ada orang bilang kuasa bukan semata-mata apa semua. Jadi betul. Okay, macam juga duit bukan semata-mata. Tapi duit kita kena ada duit kan untuk makan kan. Jangan terberanglah kalau aku cinta kau cinta aku. Biarlah aku miskin. Lepas tu cerai kenapa? Tak ada duit. Kan? Biasa begitu. Jadi kuasa tu actually is a main tool kalau kita gunakan dengan betul-betul. So bila OKU yang experience discrimination, experience impairment dan diberi kuasa authority untuk change a policy atau menjadi decision maker, barulah kita nampak kita boleh shorten ataupun shortcut kita punya effort untuk buat. Ini saya punya personal lah. Saya tidak represent siapa-siapa atau Nadia. Personal yang saya nampak lah. Right. Itu satu pandangan yang menarik sebab itulah saya berminat untuk mengadakan siri satu blok besar ni. Sebab matlamat siri satu blok besar adalah kita nak meningkatkan kesedaran politik dalam kalangan OKU yang akhirnya nanti akan membawa kepada penyatuan komuniti OKU secara kolektif untuk menjadi satu blok pengundi yang lebih besar, satu blok pengundi yang lebih berpengaruh dalam sistem politik negara, sama ada mempengaruhi manifesto parti-parti politik ataupun dasar-dasar kerajaan selepas ni. Termasuk jugalah mungkin ada kita menghantar, kita sebagai komuniti kita hantar wakil-wakil kita sama ada menerusi parti politik ke ataupun mungkin sebagai calon bebas ke untuk turut bertanding. Sebab macam Faris kata tadi, isunya pasal polisi, sebab polisi adalah the major corporate dan kita nak ubah polisi itu. Cuma itu saya nak ajukan kembali soalan kepada Faris. Pertama, adakah Faris bersetuju dengan agenda penyatuan OKU secara kolektif untuk menjadi satu blok pengundi yang lebih besar? Itu yang pertama. Yang kedua, kalau setuju ataupun tak setuju, mungkin boleh bagi tahu kenapa tak setuju ataupun tak setuju. Silakan. Konsep menyatukan OKU sebagai blok besar ni boleh explain sedikit Nadia? Boleh explain tidak kepada saya? Konsepnya apa? Konsepnya macam sebab saya perasan kita jujur cakaplah dalam komuniti kita sebenarnya agak berpecah-pecah. Bila sampai ke dalam sistem politik, mau tak mau kita akan seolah macam kita masih lagi berdiri pada garis parti politik ataupun mungkin ada isu-isu yang mungkin kita masih lagi berdiri di atas political party, racial ataupun religious affiliation. So maknanya kita tak melihat, kita masih tak melihat kita punya keperluan kita, keperluan komuniti kita secara kolektif yang kita boleh gunakan sebagai alat untuk kita kata okay fine, you nak undi saya, kami ada, ini adalah tuntutan kami, ada tuntutan nombor 1, 2, 3, 4, 5. Jadi itu maksud saya bila saya fikirkan tentang satu blok besar. Kita secara komuniti, kita bukan lagi berfikir atas parti politik mana yang nak sokong kita, tapi kita fikir parti politik, macam mana cara kita nak gunakan kita punya gerakan secara kolektif ni untuk pengaruhi semua parti politik
untuk pastikan parti politik kalau dalam manifesto diorang boleh offer apa yang terbaik pada kita dan kita akan tentukan mereka berkuasa ataupun tidak. Jadi itu boleh faham tak apa yang saya nak sampaikan? Boleh. So itu yang tanya tu. Faris sebagai individu setuju ke tak setuju? Kalau tak setuju mungkin boleh beritahu apa mungkin kenapa tak setuju ataupun kenapa setuju. Satu saya bukan tidak setuju tau Nadir. Saya rasa cadangan untuk buat satu blok besar ni sebab dia bukan satu benda yang macam what is the word fairy tale tau. Kalau saya lah fairy tale tau. Untuk mengumpulkan semua orang dengan satu, tahu lah, tak payahlah cerita pasal politik Nadir. Dalam isu memperjuangkan hak OKU pun bukannya terpisah juga dari segi disability ataupun dari segi impairment, terpisah sudah. Yang OKU jenis ni dia fight for this. Yang OKU jenis ni dia fight for this. Physical fight for different thing. Pekak pula dia fight for dropping language. So that dia tidak akan ada satu hati kecuali kita berjaya. Kita berjaya untuk ada satu naratif di mana semua orang menuju ke arah vision yang sama. Naratif yang sama ataupun vision yang sama. Apakah vision tersebut? It should be something yang common vision kepada semua, iaitu menjadikan apa? Sebab kalau kita cakap menjadikan negara accessible, okay? Accessible ni yang betul-betul accessible siapa yang ada? Asal-asalnya blind, physical, okay? Yang lain ni yang impairment yang lain yang tidak seteruk physical blind ni, accessible bukan isu sangat tau. Contohlah macam saya lah paling teruk tapi ambil lain lah, saya lah OKU. Saya perlu toilet OKU mana-mana pun, tapi OKU lain toilet biasa pun masuk. Saya perlu parking, yang lain parking mana-mana pun okey. Saya perlu rem, yang lain boleh jalan tak perlu rem. So dia punya fokus tu berbeza tau. Unless semua orang sepakat. Saya pernah ingat ni satu orang ni. Dia adalah aktivis lah OKU. Bila kami dalam mesyuarat dia tidak bercakap tau. Kami mau ini. So bila saya bagi pendapat saya dan diterima pendapat tersebut, terus dia kena tanya, how about you? What do you think about anything that you want to add? Kalau Faris sudah bagi tahu, kalau Faris boleh, dia sabar. Kalau Faris boleh limpas saja. Faris boleh lalu, kami punya OKU sure boleh lalu, dia cakap. Maknanya dia tidak perlu rem pun, tapi kalau ada rem it's better, macam begitu. So dia punya perjuangan tu berpisah, berbagi-bagi lah. Saya perjuangkan ini kerana unless satu hari nanti Nadir, ataupun unless kita berupaya untuk meminta mereka bersetuju, this is the narrative that we want. Inilah vision yang kita mau. Yang kita dan ini vision, ini goal hanya boleh dicapai dengan melalui politik, involvement in politik. Barulah kita dapat buat blok besar ni. Dah tahulah ini saya punya mungkin agak limited, tapi I don't know whether you can. Saya faham, tak apa, tak ada masalah sebab kita sebab ini ada macam sekadar macam diskusi terbuka, diskusi santai antara kawan-kawan. So kegusaran yang disuarakan oleh Faris tadi memang valid lah, sebab itu juga antara dilema yang saya fikirkan, walaupun of course kita mungkin saya agak idealistik dan mungkin agak naif nak menggalakkan kepada penyatuan OKU, sebab manusia sampai bila-bila pun mungkin akan berpuak-puak, berkelompok-kelompok. Tapi itulah Faris tadi sebut, mungkin kalau nak buat penyatuan tu barangkali mungkin kita perlu berpaksikan kepada satu naratif yang sama. Mungkin pada pendapat Faris, apakah naratif yang kita nak tu, kalau Faris boleh cadangkan, dan macam mana kita nak pastikan kelompok-kelompok OKU yang berbeza kategori ni dapat bersama-sama dalam naratif tersebut.
kena anu juga lah, kena fikir ya satu naratif yang cantik. Ya, bila kita sebut dia the whole sentence kan semua setuju, tapi at least lah naratif tersebut dia di mana kita bersetuju tau. Kita bersetuju dan kita sebulat suara bahwasanya hanya dengan ini contoh saya ada hanya dengan menukar polisi, okey, hanya dengan menukar polisi sahaja akan memberikan hak ataupun kemahuan masing-masing. Okey, dia kan berbeza-beza kan, blind minta ini, pekat minta ini. Tapi dengan change itu one big policy, general policy kan, dia cover semua permintaan tersebut tau. Contoh lah, ini contoh begitulah, dia cover so semua orang setuju. Ambil contoh macam OKU kan, yang orang yang memperjuangkan kanak-kanak OKU supaya boleh bersekolah. Okey, contohlah. Tapi at the same time ada satu kumpulan yang memperjuangkan anak-anak yang tercicir ataupun anak-anak miskin pun boleh bersekolah. Okey. Lepas tu dua-dua ni naratifnya sama. Iaitu budak-budak dapat sekolah. Tapi dua-dua mempunyai kemahuan yang berbeza. Jadi diorang bersatulah. So diorang nak sang benda yang sama kan? Regardless dia OKU atau tidak, tapi dia punya goal sama. So unless kita dapat keluar satu naratif di mana yang berkaitan dengan polisi lah dan juga politik punya feel lah, di mana semua blok-blok besar ni kan, ya inilah kami mahu. Inilah kami mahu. Sebab saya yakin tau Nadir sendiri, saya yakin tau, walau macam mana kita fight for our rights, for OKU ataupun fight for inclusion kan, masih ada lagi kumpulan-kumpulan OKU atau individu OKU yang tidak rasa macam I don't need that, I need something else. Jadi therefore kan dia tidak pun menyokong apa yang kita buat. In fact to be honest, bukan semua akan setuju bahawa OKU terlibat dalam politik. Tidak akan. Seorang nampak politik ni kotor. Orang selalu nampak politik ni bullshit lah, apalah, tidak boleh pakai lah, penipu lah, rasuah lah. Seorang nampak begitu politik. So tidak akan, mungkin kemungkinan besar bila kita propose sama orang lain bilang, I'm not interested. So what happen bila hanya segelintir saya setuju dengan blok besar ni dan segelintir pula tidak setuju? What happen? Adakah dia masih boleh dipanggil blok besar? That's the question sebenarnya. Itu poin yang baik juga sebenarnya, sebab saya faham kalau betul kita nak komuniti kita ni nak buat projek satu blok besar ni, barangkali dia akan ambil masa yang lama dan perlu banyak proses rundingan, proses libat urus antara pelbagai pihak, dan banyak selain pada nak membina satu blok besar ni, macam Faris kata tadi, persepsi terhadap sistem politik pun kena sama ada diubah ataupun dikemaskini ataupun diperkasa dari segi kemahiran ataupun pemikiran politik ataupun pemikiran tentang isu-isu demokrasi dalam negara, terutamanya dalam kalangan OKU lah. Jadi saya berminat nak tanya Faris tentang peranan pertubuhan-pertubuhan OKU, pemimpin-pemimpin OKU ataupun aktivis OKU. Adakah mereka ada peranan dalam agenda penyatuan ni, ataupun kalau diorang ada peranan, apa yang mereka perlu buat atau yang tak perlu buat sebenarnya? Sebab kalau saya mengambil contoh macam di Amerika Syarikat, dia orang ada persatuan American Association of Persons with Disabilities. So persatuan yang menggabungkan semua jenis OKU. Dan AAPD ni, demi akronim dia adalah AAPD, dia memang memang sangat aktif dalam isu-isu yang berkaitan politik. Sebab sebab sekarang ni Amerika Syarikat tengah dalam proses untuk membentang, membahas dan meluluskan reconciliation budget, dan dalam budget tu ada isu-isu yang berkaitan OKU. So diorang banyak engage dengan institusi politik, termasuklah Senat ala-ala Dewan Rakyat dari senator mereka lah. Diorang tak panggil Dewan Rakyat, dia panggil House of Representative dengan Senate. So
yang saya nak tanya Faris, adakah kita di Malaysia ni, pemimpin-pemimpin kita, aktivis-aktivis kita, pertubuhan-pertubuhan kita patut mengambil model yang sama ataupun macam mana? Silakan. Saya rasa dah cuba dah ni. Orang dah cuba dah. Tapi the same question keep on rising. Siapa ketua? Kalau si fizikal jadi ketua, fizikal yang blind akan rasa you don't understand us. Kalau blind jadi ketua kepada grup yang besar ni, siapa ketua? Kita kena tahu. Blind akan tanya, kalau blind yang ketua, fizikal akan tanya, blind ni bukan faham, aku nak toilet, aku nak rem, dia bukan perlu, dia nak tactile je. Lepas tu kalau deaf pula, pekak pula yang pegang jadi ketua, yang membuat keputusan, kita kan ada ketua tu. Dia akan sentiasa tanyalah, yang deaf ni baca pun tak ada masalah, apa jalan kaki pun boleh, lari pun boleh, apa yang kau cuma perlu services saja, support services saja for you to function in the society. So macam mana? That's why dia keep on gagal tadi. Banyaknya persatuan untuk OKU Malaysia, tapi yang dia kalau betul dorang setuju persatuan ni dianggotai oleh semua persatuan di bawah yang berbeza-beza. Ada satu persatuan yang mengetuai semua persatuan. And again, the same question rise. Siapa ketua? Persatuan apa yang ketua? Atau siapa yang dipilih ketua? Okay. Sebab itu hanya political punya representative saja yang boleh bawa semua ini di bawah satu payung. Hanya political representative. Regardless dia OKU apa tau. Dia blind kah, apakah, this person kan, dia bukan mewakili dia punya persatuan saja. Dia mewakili the entire state or entire country punya voice tau. So itu, again, balik lagi cerita naratif yang dia bawa masa dia bekerja, masa dia dilantik tu. Dia kena bawa naratif yang telah disetujui. Dia tak boleh bawa naratif dia punya persatuan. Okey, jadi bila cerita pasal platform yang mana ada satu persatuan yang menggabungkan semua persatuan, Faris rasanya pun dah tahu memang ada persatuan tu. Persatuan yang sedemikian memang ada. Dan kalau nak kata political representative, even though walaupun kita tidak ada wakil OKU di Dewan Rakyat, tapi sekurang-kurangnya kita sudah ada wakil OKU di Dewan Negara. Jadi pendapat Faris, yang entiti ataupun platform-platform yang kita ada sekarang ni tak mencukupi ke? Persatuan yang menggabungkan pelbagai OKU, persatuan OKU dan wakil OKU di luar negara, walaupun kita bukan nak mengkritik, tapi mungkin dalam konteks kita nak bina satu blok besar untuk mempengaruhi sistem politik tempatan, masih tak cukup ke untuk yang sekarang ni? Dia isu sama juga Nadira, isu power, authority. Without authority, you don't have money. Without money, you cannot go anywhere. So persatuan tu dia jadi macam motivated by apa? By passion. So, berapa orang yang passionate dan berapa orang followers saja yang betul-betul passionate about this blog ataupun this gabungan platform ni. Kita dua tahu kan platform ni sudah wujud sebenarnya. Dah. Okeylah, saya tak tahu lah. You can censor this lah if tidak sesuai ya. In fact kita ada Jabatan Pembangunan OKU tau. Pembangunan. So it focus on pembangunan. Siapa yang berada dalam jabatan Majlis Kebangsaan bagi orang OKU. Setiap orang di sana, kalau siapa berada di sana, dia think tank, orang yang boleh think tank kan. Tapi apa yang berlaku dalam sana tidak seperti yang kita mahu. Kenapa? Sebab majlis itu itself dia ada power, Nadir. Okay. Majlis kau tidak boleh Nadir, kalau kau ahli majlis kau tidak boleh pergi kedai. Saya macam FBI ya. This is my badge. Saya majlis, saya ada kuasa untuk menyaman anda kerana kedai awak tak akses. Dia tidak kuasa. Dia tidak, sebab menurut undang-undang yang kami bincangkan minggu lalu bersama menteri,
bahwasanya menteri mengarahkan semua apa, tidak ada. Kami ahli-ahli pun tidak berkuasa. So dia majlis itself tidak ada authority. Platform sudah ada, itu platform yang di bawah naungan kerajaan. Apatah lagi platform yang kita buat hasil perjumpaan di dewan atau di bilik atau di kedai kopi. So isu saya ini personally lah, isu adalah authority bagi saya, sebab itu dia tidak akan boleh kemana-mana. Alright. So jadi Faris mungkin agak kritikal dalam hal ini dan sorry. tak apa, tak ada masalah, dan jawapannya nanti akan berbalik pada pasal authority kuasa. So cara untuk dapatkan kuasa itu adalah dengan adanya calon OKU bertanding dekat dalam Dewan Rakyat. Macam tu lah kan? Ya, itu yang saya punya fokus sebenarnya. Ya. So jadi on that position saja barulah kita ada authority. Okey, jadi macam mana kita nak dapat Faris, macam mana kita nak letak wakil OKU letak mungkin 1-2 orang, kalau dapat 5-10 orang bagus juga. Tapi kalau nak letak seorang wakil OKU yang memang OKU di Dewan Rakyat tu, macam mana caranya? Sebab kalau kita tengok sistem kita sekarang, kalau nak bertanding memang kena bayar duit. Kalau bebas, memang kalau ikut sejarahnya memang sangat-sangat jarang akan menang lah, melainkan dia dapat sokongan daripada parti-parti politik tertentu. Jadi ada je yang ada seorang macam yang di Parlimen Batu tu dia bebas, tapi apa yang kita tahu dia dapat sokongan daripada parti-parti tertentu. So bebas kecuali dia kingmaker lah. Itulah. So selalunya kalau nak masuk ni kena masuk melalui parti politik. So jadi kat situ dia ada beberapa layers tau. So itu Faris punya pendapat, macam mana kita nak letak wakil kita. Sebab nak jadi parlimen, tak silap saya last time 10,000 dia punya deposit. Kalau nak jadi DUN last time 5,000. So still dia itu baru deposit tau, tapi belum cerita lagi pasal jentera berkedok, nak bayar orang, nak buat pamphlet, nak print semua benda tu kan. Nak bayar, kalau ada duit mungkin beli slot iklan dekat TV kan, mana tahu kan. So murah tu. 100,000 saya dengar untuk campaign. Mungkin kalau tak nak guna yang tu pun mungkin guna iklan kat YouTube ataupun Facebook ataupun mana-mana kan, tapi still nak kena menggajikan orang untuk buat benda tu. Mana boleh free kan. Buat kerja volunteer boleh, cuma tapi kalau dah berpanjangan sampai berbulan-bulan, mungkin ada kena fikir juga pasal orang punya kebajikan juga lah kan. So macam mana tu Faris mungkin pernah tak terfikir macam mana kita nak letak kita OKU dekat dalam Dewan Rakyat? Apa yang saya tahu Nadir, sebenarnya politik ni kebanyakan masyarakat salah, orang punya perspektif ataupun the way they look at politik kan salah sebenarnya. Okay. Politik ni sebenarnya dia berfungsi. Dia the way dorang jalankan politik ini adalah cara sama macam cara orang strategi menjalankan perniagaan. Di mana orang berniaga ni dia akan ada susunan dia punya strategi, macam mana dia mau untung, macam mana dia mau pastikan dia punya produk ini dibeli, dia kena buat marketing lah, marketing untuk orang percaya dengan company dia dan beli dia punya produk. So sama, politik ni dia begitu. Dia melibatkan satu strategi, dia melibatkan orang yang loyal, yang percaya kepada yang percaya kepada dia punya vision. Sebab itu company yang kaya raya bukan saja staff dia percaya kepada vision company tersebut. Malahan yang customer yang membeli itu percaya kepada vision company tersebut. Sebab kebanyakan company kalau dia punya vision kan ataupun dia punya misi dia begini. Misi kami adalah untuk menjadi syarikat yang terbaik. Dia jarang tahu dapat loyal punya customer. Tapi kalau misi kami untuk memastikan customer kami happy, gembira dan selesa. Jadi kan the mission is about us kan. Jadi kan dia akan menarik orang membeli tau. Instead of the vision about themselves coba. Tapi kalau sistem besar company dia gitu, vision about ourselves. Kami akan pastikan bahwa kami punya syarikat akan berkembang besar. Kau seorang saya kaya lah macam gitu kan. Tapi syarikat yang berjaya dia bercerita pasal customer dia. Sama juga dengan politik.
kepada politician yang bercerita pasal diri dia saja, di mana dia mau pergi, tidak akan dapat kemana-mana. Sebab itu bila politician buka mulut, dia akan cerita pasal sebab dia suka tabur janji. Janji kepada siapa? Kepada pengundi lah. Pengundi kalau dalam bisnes pembeli lah. Okay? Pengundi. Jadi kenapa kita perlu strategi? So ini cara dia agar individu itu boleh diangkat sebagai orang yang dipilih wakil rakyat lah. Wakil rakyat OKU. Dan macam mana kita mau jadikan sebegitu? Perlu ada duit. Okay? Bila kita ada duit, barulah kita boleh buat marketing. Okay? Marketing. Dan barulah kita boleh cari loyal punya voters lah. Loyal voters yang apa? Yang percaya kepada kita punya vision. So that politician, dia mesti ada vision yang sama dengan apa yang OKU mau tau. Bukan satu orang OKU, semua OKU mau. Barulah dia boleh jadi politician yang dipilih. Tapi dia juga kena ada duit lah. So kalau saya lah kan, contohlah bangun pagi mimpi saya tiba-tiba mimpi lah saya jadi politician lah. Okay? Kalau saya punya goal adalah untuk berada di authority, siapa yang saya ikut parti mana saya tidak nampak soalnya. As long as that party ada cukup resources dan sesuai untuk rakyat semua, baru saya akan apa? Maksudnya saya akan jadi bebas lah kalau saya. Saya akan pilih parti yang credibility dia bagus, ada resources, itu saya lah. Sebab kalau tidak Nadir, kena jadi bebas. Okey. Lepas tu parti tersebut haruslah mempunyai resources untuk bawa saya ke mana-mana untuk sampaikan saya vision lah. Ya, vision. So sekarang soalan tapi itu akan membawa pada soalan yang berikutnya kan. Parti mana? Dan parti mana satu, yang kedua, adakah parti tu nak ambil Faris sebagai wakil parti diorang untuk bertanding? Itu pun satu isu juga sebenarnya. Satu benda yang menarik berlaku di US dulu lah masa Presiden Bush kan, kalau ingat cerita tu, macam mana Presiden Bush dia menang pilihan raya, salah satu dia janji kalau saya menang saya akan make sure bahawasanya this policy untuk OKU saya janjilah ya. So dia dapat about 2 million votes daripada OKU because of that janji. Okay. So sebagai politician ataupun parti politik, dorang kena ada sesuatu yang di-offer oleh dorang ada sesuatu yang boleh di-offer kepada rakyat untuk dorang menang atau pilihan raya. Ini strategi saja, Nadir. Strategi bukan lagi, ini bukan isu parti mana tau, ini strategi sudah. Dorang akan pilih isu apa yang membuat dorang menang tau. Dan saya yakin isu OKU ni, kalau Bush boleh pakai di US, saya rasa kita boleh convince kepada parti yang ada cukup resources untuk gunakan isu ini. Sebab dorang bukan hanya dapat parti undi daripada OKU, which kita akan campaign kan, mereka akan dapat undi daripada family OKU ataupun parents OKU. Yang berdaftar 500,000, tapi yang tidak berdaftar mungkin lebih daripada itu. Ini cuma bincang kosong dengan Nadir, bukannya sebab saya pun bukan dalam politik punya. Yalah, kita bukan orang dalam politik, kita sebagai rakyat je lah. Semua terfikir sebab politik ni dia memang full of strategy, full of apa orang cakap, full of trick full of bukannya dia bukan straightforward lah. Dia bukan straight aku jadi wakil rakyat, aku tidak. Dia perlu dengan strategi. Kalau boleh bekerja sama parti lain pun boleh.
Yang penting kemenangan di tangan. Dia full of strategy. Alright, so barangkali Faris pun maklum pasal ini. Sebab kalau dalam PRU 14, setiap gabungan politik dalam PRU 14 memang ada meletakkan beberapa perkara berkaitan dengan OKU dalam manifesto mereka dalam Gagasan Sejahtera. Waktu tu Gagasan Sejahtera diketahui oleh PAS ada tentang isu OKU dalam manifesto mereka. Harapan, apa kata harapan dalam buku manifesto, buku harapan ada saya janji nombor 51 dan Barisan Nasional pun ada juga perkara tentang OKU dalam manifesto mereka. Cuma itu masalahnya, kita yang pertama kita tak tahu diorang engage dengan siapa. Yang kedua, sejauh mana mereka betul-betul committed dengan manifesto-manifesto mereka. Cuma apa yang cadangan strategi antara strategi-strategi yang Faris kongsikan tadi, kita perlu ambil kira juga, perlu pertimbangkan, dan mungkin ada kuasa-kuasa tertentu dalam komuniti kita, komuniti OKU, mungkin ada pertubuhan yang mungkin boleh curi idea ni dan diorang buat something. Jadi cuma untuk soalan terakhir, sebab kita pun ada kesentukan masa. Faris barangkali mungkin pernah dengar tentang Gerak Independen dan juga Piagam Rakyat. Dua gerakan ni adalah gerakan di mana dia nak mencari wakil-wakil bebas untuk bertanding dalam untuk bertanding sebagai wakil rakyat dalam Dewan Rakyat. So sebelum ni pun saya ada post satu soalan dekat Facebook tentang apa pendapat kawan-kawan OKU tentang waktu tu Gerak Independen. Piagam Rakyat belum ada lagi, Piagam Rakyat baru tahun ni launch. Gerak Independen sudah launch hampir 2 tahun barangkali. Saya pun tak ingat. Tapi waktu tu responnya macam bercampur-campur, ada positif dan ada bukan negatif lah, cuma mungkin macam benda-benda yang Faris sebutkan tadi lah, pasal duit, dari segi visibility dia, keternampakan keberadaan kita dalam masyarakat, dari segi marketing semua itulah. Cuma itulah nak tanya, kalau adakah kita sebagai OKU mungkin kita boleh ambil peluang tentang gerakan-gerakan baru ni, macam Piagam Rakyat atau Gerak Independen, walaupun mungkin kita perlu kaji secara terperinci diorang punya apa idea-idea polisi atau manifesto yang diorang nak bawa. Tapi adakah bagi Faris ini ada satu juga kesempatan atau peluang untuk kita OKU terlibat sebagai wakil bebas? Adakah diorang punya pergerakan ni selari dengan kita punya vision atau naratif untuk menjadi politik ni, Nadir? Rasa-rasanya sama tidak? Selari tidak? Setakat yang saya berbual, bukanlah berbual, saya adalah 1-2 kali berkomunikasi dengan orang yang terlibat dengan Gerak Independen, kita tak nampak secara jelas isu-isu ataupun idea-idea polisi mereka tentang perangkuman ataupun pembangunan OKU di Malaysia. Sama juga dalam Piagam Rakyat. Mereka banyak bercerita tentang idea-idea makro pasal pendidikan, pekerjaan, bla 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 bla, tapi perspektif OKU itu kita tak nampak. Saya secara peribadi saya tak nampak lah. So barangkali naratif tu mungkin belum ada ataupun memang tak ada. Cuma itu saya berminat teruja juga nak tahu lah, adakah Faris rasakan patut kita masuk dalam tim ni dan kita cuba convince mereka, wakil-wakil bebas ni, untuk kalau diorang jadi wakil rakyat, diorang akan masukkan juga kita punya isu-isu dalam diorang punya manifesto, ataupun sebenarnya 50-50 juga. Jadi boleh. Jadi kalau kita cadangkan Nadir, it's unlikely diorang akan reject tau. Sebab ini ada moral issue tau. Kalau kita reject, apalah saya, what am I dalam ini society kalau saya reject permintaan OKU? So I can assure you, kalau kita minta masukan, diorang memang masukan. Tapi adakah kemasukan tersebut akan membawa kita kepada OKU yang jadi YB ataupun rakyat? Adakah boleh kita dapat Nadir, rasa-rasanya? Boleh tidak? Kena ada OKU yang apply lah masuk. Kita tak tahu lagi. Sebab setahu saya tak pernah dengar lagi ada mana-mana OKU yang nak masuk Gerak Independen ataupun Piagam Rakyat. Saya tak pernah dengar. Barangkali ada, tapi saya secara peribadi saya tak dengar apa-apa lah. So, lagi kalau diorang masuk, kalau lah OKU masuk, adakah dia akan jadi parti bebas? Ya, mereka kalau Gerak Independen dengan Piagam Rakyat, mereka memang nak mencari wakil-wakil rakyat bebas lah. Mereka tak akan attach dengan mana-mana parti politik.
Okey, Sebab mereka pun sendiri, sebab kalau korang tengok dari segi latar belakang mereka pun orang-orang yang memang dah jemu jelak dengan parti-parti politik. Orang-orang yang berkait dengan parti politik, sebab parti politik sekarang pun, even dalam keadaan sekarang, walaupun kita dah dapat Perdana Menteri baru, kita masih ada lagi kesan-kesan tempias drama-drama politik yang disebabkan oleh ahli-ahli parti politik yang tak mementingkan rakyat. So itu sebabnya diorang wujudkan gerakan-gerakan ni. So ya, ada peluang tak ada peluang? Ada potensi ke ataupun macam mana? No, kalau betul kita boleh diangkat sebagai salah satu calon, okey, itu sendiri sebagai salah satu calon, dia salah satu peluang lah, asalkan ini apa yang pergerakan bebas ini, mereka mempunyai resources yang cukup lah, asalkan. Dan saya percaya sebenarnya kita, walaupun kita bebas, walaupun kita tidak represent parti lain, saya deep inside my heart kan, saya percaya bahwa with a really good strategy atau really good punya intention kan, potential untuk menang sebagai wakil rakyat itu ada. Tapi dengan syarat apa, Nadir? Dengan syarat apa? That calon yang OKU kan, kita tidak boleh guna cara yang digunakan oleh parti-parti bebas yang lain, okay? Kenapa? Rasa-rasa kenapa parti bebas kebanyakan kalah? Rasanya kenapa? Quick one saja rasanya, Nadir. Kenapa parti bebas kalah? Tak tahu. Okay. Kenapa mereka kalah? Sebab kebanyakan parti bebas dan kebanyakan parti yang ada dalam parti-parti besar, kita hanya nampak dia, okay, bila masuk dalam poster calon. Betul tidak? Betul tidak? Imagine Nadira, calon yang akan diangkat untuk jadi wakil rakyat ini adalah you. Nadira. Okay? Tapi ini cerita 2022. Tapi kalau saya tidak kenal siapa itu Nadir, bila saya masuk Facebook dia, saya tengok sejak 2010 dia memang bantu OKU, dia memang buat kerja-kerja amal, dia memang hampir setiap minggu ada saja orang susah dia tolong. Dia memang dia constantly kan membuat kebaikan, membuat perjuangan, memperjuangkan hak orang-orang tertindas. Sejak dulu sampailah hari ini saya cek di Facebook, wow, dia ni memang seorang yang memang berada bersama-sama orang selama ini tau, okay? Barulah orang mau pilih. Barulah orang senang hati tau. Masalah dia dengan calon-calon yang bebas ataupun calon-calon yang dalam parti besar, bila dorang dinamakan, bila kita cek, sebab kenapa saya cakap Facebook kita nak boleh nafikan Facebook adalah kita punya second IC tau. Second IC kita. Orang verify kita daripada Facebook. Penipu kah penyangak daripada Facebook. Kadang-kadang kita kena verify daripada kita punya LinkedIn tau. Kalau kita profesional lah. In fact, saya bagi tahu sebelum interview jawatan-jawatan eksekutif, kebanyakan cari syarikat besar, giants, sebelum kita masuk kita pergi interview, dia pergi interviewer sudah cek LinkedIn kita, sudah cek Facebook kita, sudah cek Instagram kita, sama ada kita punya perangai apa ataupun match tidak dengan kita punya resume yang kita hantar. Kalau tidak match, kemungkinan besar kita gagal sebelum masuk interview. Okay? So dia jadi kita punya second portfolio tau. Selain daripada yang interview yang kita antara. Sebab itu macam mana saya mau undi seseorang yang tidak pernah buat apa-apa pun untuk rakyat sebelum dia berkuasa. Apatah lagi kalau dia sudah ada kuasa. So, boleh kita ikut ini apa yang tadi cakap tu independent punya group ni kan? Boleh, dan kalau kita diberi peluang, yang kita kena ada strategi lah, di mana jangan tunggu pilihan raya, barulah orang yang dipilih ini dia buat kerja. Tidak. Dia memang naturally dia memang tolong orang. Barulah kita lantik dia jadi pemimpin. Satu saya cakap bila PRN hari itu, alamak, mudah-mudahan tidak orang nampak lah, dengarlah apa saya cakap ni. PRN hari itu keluar saya nama calon, kami tengah-tengah tau. Siapa ni?
Bila kami cekkan, dorang baru saja buat kerja amal last week. Sebelum ini, dia pergi gambar di mana? Dia gambar dia makan di hotel, gambar dia dengan kawan-kawan dia piknik, gambar dia pergi Disneyland, bercuti apa main. Tapi tiba-tiba 1 week ago dia pergi hantar barang makanan di orang susah, orang kampung. Macam mana saya mau pilih pemimpin begini? Yang baru bila berpilihan raya baru dia sedang membuat baik. Jadi this is one of the strategy yang kita boleh gunakan kalau kita mau jadi bebas yang tadi platform tadilah. Itu pun kalau kita diterima lah Nadir. Itu pun kalau diterima. So, dia soal jawapan pendek, there is a potential. Kita boleh rasanya. Tapi strategi kita betul. Maksudnya pilihan yang betul lah. Saya tidak akan mau, kalau saya pihak Arena Hari itu Sabah, saya ada ramai calon yang sesuai. Saya ada ramai kawan yang selama bertahun-tahun sudah keluar masuk kampung, naik bot, tolong orang. Inilah sesuai jadi wakil rakyat. Tapi dia tidak dipandang. Sebab kenapa? Dia tidak ada dalam politik punya feel. Itu sajalah saya sebab selalunya orang jadi aktivis dia susah dia di politik. Ya, betul. Kalau itulah saya cakap kalau cara kerja ataupun budaya kerja, budaya fikir aktivis dengan politik lain. Itu mungkin antara sebab itu pun antara isu yang sering kali dibincangkan bila dekat dalam di arena antarabangsa ataupun dekat negara-negara lain lah. Sebab aktivis memang cara fikir dan cara kerjanya lain dari politik. Okay. Politik pun kotor bagi orang. Alright, so okay, Faris baru dah berkongsi pelbagai perspektif pendapat yang unik dan juga patut juga kita ambil kira, kita pertimbangkan dalam usaha kita sekiranya ada pemimpin-pemimpin, aktivis OKU, ketua-ketuan OKU di luar sana yang ingin mengangkat agenda ni untuk penyatuan OKU secara kolektif untuk menjadi satu blok besar, blok pengundi yang lebih besar, lebih pengaruh. Ini juga antara isu-isu yang kita perlu ambil lah dari segi profile building, visibility, resources dan sebagainya. Oleh itu, jadi kita punya masa pun sampai di sini saja. Terima kasih Faris sebab bersama-sama dalam siri Satu Blok Besar ni. Jadi untuk rakan-rakan penonton di luar sana, sila like, follow dan share. Kita berharap perbincangan kita ni akan menggalakkan lebih banyak diskusi-diskusi yang bersifat lebih kritikal dalam kalangan komuniti OKU khususnya. Jadi sampai di situ saja. Terima kasih semua dan jumpa lagi di episod yang akan datang.